Suami melenting bila aku sebut pasal keluarganya. Lepas 2 tahun aku pendam, akhirnya aku luah segalanya sampai dia ceraikan aku. Aku Melati, berumur 35 tahun. Pernah berkahwin dan pernah bahagia. Bekas suami bernama Fazli dan kini berusia 38 tahun. Aku kerja sebagai jurutera di syarikat GLC yang ada di Serata, Malaysia. Fazli pula kerja sebagai penjawat awam grade PNP. Kami bernikah masa aku umur 28 tahun. Berkenalan dalam setahun, lepas tu nikah dalam majlis yang cukup simple tapi indah. Beberapa bulan lepas aku nikah, aku hamil. Hanya Tuhan je tahu kegembiraan aku dan Fazli pada waktu tu. Tapi, aku mengalami alahan yang sangat teruk, jadi aku tak boleh pergi site. Perasaan serba salah datang terhadap anak buah aku dan bos aku waktu tu. Tapi Alhamdulillah, mereka memahami, cuma aku je lah yang tak sedap hati. Fazli pula memang tak pernah gagal dalam menjaga aku masa aku tak larat, masa aku sakit semua tu. Aku bekerja di Kedah. Fazli pula kerja di Perlis. Fazli ada rumah dekat Perlis yang diduduki oleh mak dengan abang laki dia. Aku pula menyewa rumah di Kedah, di mana sewa rumah tu kami kongsi bayar half-half. Rumah yang kami sewa tu di kawasan kampung sikit lah. Aku tak kisah sebab aku faham Fazli banyak komitmen. Jadi aku cuba bantu yang mana boleh. Keluarga Fazli memang baik-baik orangnya, terutamanya maknya. Tak pernah menengking, apatah lagi memaki. Mak dia ibu tunggal yang diceraikan suami. Cuma sepanjang kami menjadi suami isteri, ada jugalah yang membuatkan aku terasa hati. Mungkin aku kot yang terlebih sensitif, tapi tak apa, aku terima. Seperti mana yang semua tahu, alahan aku memang kuat. Jadi, hujung minggu aku luangkan masa untuk betul-betul berehat. Nampak macam malas, tapi yang pernah alami je yang tahu macam mana alahan itu. Apabila dapat tahu aku mengandung, mak mertua membuat keputusan untuk datang setiap hujung minggu dan melawat. Dan ada jugalah kadang-kadang dia bantu aku. Aku memang appreciate, aku memang hargai jasa dia. Tapi aku jadi bertambah penat sebab selalunya dia akan bawa bekas abang ipar waktu tu, Razi. Jadi aku terpaksa jaga aurat dan tak bebas dalam rumah sendiri. Tambahan pula, mak mertua aku tu suka keluar berjalan dan diajaknya aku dan suami ketika aku penat teruk. Aku cuba kuatkan diri untuk melayan mak mertua aku tu. Kemudian dia suka juga bawa tetamu di mana suami aku yang perlu beli makanan untuk menjamu mereka. Aku memang tak larat untuk masak ramai-ramai sebab memang cara mereka kalau tetamu datang perlu jamu dengan juadah yang berat. Dan akhirnya aku jugalah yang kena kemas rumah dan kena bersihkan pinggan mangkuk. Keadaan berulang awalnya aku tak kisah. Akhirnya aku penat dan memakan diri. Bila Fazli nampak aku penat, dia tanya aku kenapa. Jadi waktu tu aku takut untuk bersuara pada dia. Sebab bab-bab keluarga ni dia akan jadi defensif sangat-sangat. Mungkin dia sayang sangat-sangat pada keluarganya. Jadi aku jawab je lah, penat bekerja. Bila Fazli dengan aku, hari-hari mak dia akan call. Kalau sekali sehari tak apa. Ini dah 5 kali sehari. Kadang-kadang aku tanya,
mak kau untuk apa? Dan dia pun jawab, sebab mak tak tahu nak pasang itu ini. Aku pun pelik. Padahal Razi kan ada dekat sana. Dulu ada jugalah ayah aku sendiri yang bersuara sebab nampak macam ada yang tak kena. Di soalnya Fazli kenapa tak utamakan bayar rumah sewa sepenuhnya sebelum bayar rumah untuk maknya. Sungguh aku menyesal sebab aku backup Fazli, sebab aku sayangkan dia sangat-sangat pada waktu tu. Fazli pun cadang untuk aku berhenti kerja dan duduk dengan keluarga dia dekat Perlis. Aku pun tanya dengan dia sehabis lembut dah aku tanya, nanti Razi ada sekali lah ya? Sebab concern aku adalah aku perlu pakai tudung selalu. Aku tak ada ill feeling terhadap Razi. Razi baik, lembut orangnya. Tapi itu adalah concern akulah. Lepas tu Fazli respon secara dingin sebab dia tak suka orang berkata, orang bercakap pasal keluarga dia. Itu baru sikit aku cuba suarakan. Kalau aku cakap pasal maknya, mau dia melenting. Aku pun memendam dan memendam. Hinggalah bulan ketiga aku hamil, aku mengalami keguguran. Hancur luluh aku waktu tu. Aku mengalami kemurungan. 2 minggu juga aku tak masuk kerja. Dalam aku tengah sedih, boleh lagi Fazli ajak aku duduk rumah bersama maknya. Jadi aku berkeras memang aku tak nak. 2 tahun lebih berlalu, aku masih trauma untuk ada anak sebab aku nilai keadaan pun masih lagi keduanya tak bersedia. Fazli pula nakkan sangat anak. Ada hikmah ketika tu. Fazli pula asyik utamakan maknya dengan selalu pergi Perlis. Setelah berfikir panjang dan penat memendam, akhirnya aku bersuara pada Fazli. Aku luahkan je lah apa yang aku tak puas hati selama ni tentang keutamaan dia terhadap keluarga dia. Aku dah bersedia dengan apa-apa respon daripada Fazli. Fazli kecewa dengan aku. Dia tanya aku semula, macam mana nak dia selesaikan sebab dia akan sentiasa pilih keluarganya dulu. Jadi dalam rasa sedih, aku senyum padanya dan jawab, kalau itu yang you pilih, then pergilah dekat keluarga you. Dia tersentap dan terdiam. Beberapa bulan lepas tu, aku diceraikan Fazli dengan talak 1. Sedih memang sedih, babe. Setelah sekian lama aku bertahan memilih Fazli, tapi dia tetap pilih keluarga dia dan sanggup ceraikan aku. Tergamak dia buat macam tu dekat aku. Tahun berlalu, aku pun dah dinaikkan pangkat. Aku tengok balik hidup aku, taklah semudah seperti mana orang lain tengok. Aku susah nak move on dengan apa yang berlaku. Aku pun tak pasti Fazli teringatkan aku juga atau tak. Tapi setiap kali birthday, hari raya, hari lain-lain, dia tak pernah gagal WhatsApp aku. Kadang-kadang tu ada jugalah dia tanya khabar aku. Aku malas nak layan lagi, aku diam je. Aku pula masih sedih walau bertahun dah berlalu. Kadang-kadang rindu juga pada arwah anak aku dulu. Aku sekadar nak meluahkan saja di sini. Salah ke aku memperjuangkan hak aku? Aku bukan benci bekas mak mertua aku. Tapi aku tak suka cara dia dan Fazli layan aku. Mungkin korang nampak hal ni kecil je, tapi tak bagi aku. Sekarang, aku masih sendiri dan aku tak harap nak balik semula pada Fazli disebabkan pengalaman sebelum ni.
Semoga aku tabah menempuhi hari-hari yang mendatang tanpa Fazli.